نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمؤلف الشيخ عبد الله الفطاني rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Kitab Jawi muka surat 21 dalam kurungan dan ke-10 daripada 18 golongan yang Allah tegahkan masuk dalam syurga, diharamkan masuk dalam syurga, tidak diterima taubat walaupun berlaku pada malam keampunan, malam nisfu Sa'ban. Yang ke-10 apa? Fattanun. Apa fattanun? Tukang hasut. Lebih kurang namimah lah kan. Fattan tu lebih kurang namimah. Kalau namimah, orang yang mengal domba, duk laga ke orang. Fattanun, orang panggil tukang hasut. Iaitu fattanun, tukang hasut ni, orang yang mengadu-ngadu antara manusia. Dia jumpa ke bulan A, dia cerita lain. Dia jumpa puak B, cerita lain pula. Duk laga kan. Nak lagakan antara dua kumpulan A dengan B. Nak lagakan si A dengan si B. Untuk apa dia mengadu-ngadukan antara manusia? Supaya berkelahi. Seperti ia fattan itu memindahkan perkataan dua orang. Kau nak tahu tak? Si Fulan tu cakap begitu kat engkau. Dia pindahkan perkataan. Seperti ia fattan memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Ini merupakan sebahagian daripada akhlak orang-orang munafik. Istilah orang Melayu panggil apa? Batu api. Orang Melayu kita panggil apa? Batu api. Ni batu api. Kan? Depan orang cakap gitu. Duduk belakang cakap lain pula kan. Itulah orang panggil batu api. Lebih kurang dengan sama makna dengan perkataan namimah. Namimah kan, ataupun fattanun, tukang hasut. Boleh terjadi di antara suami isteri. Datang orang hasad dengki, jumpa suami cerita lain, jumpa isteri kita pula dia cerita lain. Kan? Boleh jadi kepada adik-beradik. Kan orang dengki dengan adik-beradik kita. Orang dengki dengan saudara mara kita. Kita kawan rapat 10 tahun dengan sahabatnya. Tiba-tiba jadi masa muka berenggang, ada orang ketiga duk melaga-lagakan. Atau namanya fattanun, orang yang suka menghasut, pindahkan perkataan orang lain. Dibocorkan rahsia orang. Dia mengaibkan kehormatan diri orang lain. Itu termasuk dikatakan fattanun. Bila kita kongsi rahsia dengan sahabat baik, haram kita buka rahsia kawan kita pada orang lain. Tak boleh. Itu orang panggil setengah daripada termasuk golongan fattanun, tukang hasut. Kau nak tahu tak?
Si Mamat aku tahulah, aku rapat dengan dia. Kan? Semua benda-benda semua dia cerita kat aku. Rahsia orang haram kita buka kan. Tak boleh. Kita pun satu tu cerita rahsia kat orang suruh-suruh. Kan? Tak payahlah cerita kat orang luar rahsia kita. Kan? Bila time kita baik, simpanlah dia. Cuba time gaduh, habis semua dibuka ni. Kan? Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman, ijtanibu kasiran minaz-zon. Inna ba'daz-zon ismu. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah, jauhlah kamu akan sebagai jauh yang banyak daripada banyak sangka. Jangan kita banyak sangka dengan orang. Sungguhnya sebahagian daripada sangka itu merupakan ismun, dosa. Aku rasa kan, jangan main rasa-rasa. Benda yang tak pasti, jangan kita buat kesimpulan. Aku rasa dia ni kan, tak payah. Kan? Sebahagian daripada sangka itulah ada orang panggil dosa. Kan? Maka jangan kita menyebarkan benda yang boleh melagakan akan dua orang atau dua kumpulan. Kan? Duk perkelahi, duk masam muka. Kan? Kita punya asbab, orang lain duk masam muka. Kita punya asbab, orang lain duk berbalah, duk bergaduh, duk berdengki. Kan? Maka iaitu memindahkan perkataan dua orang itu, hukumnya haram. Bukan sekadar haram dosa kecil, haram lagi dosa besar. Dan dihubungkan pula orang yang menduduhkan. Diazablah orang panggil. Kan? Ada kaedah ada orang panggil kan? Dia dulu sebut dah, bila ayat yang kemudian tak sebut lagi dah. Kan? Hasbusani lidati awal. Kaedah kita apa? Hasbusani lidilati awal. Dibuangkan yang kedua, kena ada dalil yang pertama. Kan? Dulu disebut bagaimana kaedah ibarat dia. Dan dihubungkan pula dengan ada begitu. Dihubungkan pula dengan fatan itu, dihubungkan akan orang yang menuduhkan orang. Kan? Dibuanglah. Dulu sebut ibarat dia kata begitu. Bila ulang-ulang benda yang sama, nanti orang jemu. Dia potong ibarat. Potong tutur kata. Ibarat tu maksudnya tutur kata. Ringkas tapi orang faham. Dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan orang. Dan dihubungkan pula dengan fatan itu, dihubungkan dengan fatan apa? Orang yang menuduhkan orang. Duk tuduh orang. Duk tuduh begitu. Rasulullah SAW bersabda apa? Tidaklah seorang laki-laki menuduh seorang laki-laki yang lain dia berbuat kefasikan. Kita tuduh orang laki-laki lain buat fasik, atau kita tuduhkan dengan sifat kekafiran. Dia ni kan aku rasa dah tak Islam dah. Ini aku tengok macam dah murtad lah. Kan? Kata Rasulullah, kalau siapa tuduh orang lain dengan fasik, siapa tuduh orang lain dengan sifat kafir, kecuali tuduhan tersebut kembali kepada dia semula. Akan kembali kepada orang yang menuduh itu jika ternyata yang dituduh itu tidak melakukan. Kita tuduh dia fasik. Dia ni fasik lah, kau tak payah kawan dengan dia lah. Dia ni, tak Islam ke tidak lah. Tengok semayang pun tidak. Kita tuduh orang lain dengan sifat kufur, sedangkan hakikat tidak berlaku. Kita tuduh orang lain dengan sifat fasik, sedangkan hakikat tidak berlaku. Kalau tak berlaku, tuduhan tersebut akan kembali begitu. Tuduh orang fasik, lama-lama kita fasik. Tuduh orang itu kafir, lama-lama sifat tu akan jadi begitu. Na'udzubillah. Kan?
la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk syurga orang yang duk tuduh orang lain. Duk tuduh orang berzina. Kan? Dia ni bau minyak wangi badan ni, dia ni. Tak duduk zina ke pun. Kan? Selagi tak boleh bawa datang 4 orang saksi, jangan kita sebut nama orang tu secara tepat. Kan? Duk dengan kawan-kawan serumah, kau ni tengok lewat balik. Kan? Bau pun, baju bau minyak wangi. Perempuan mana ni? Kau duk berzina ni. Kita tuduh orang berzina tanpa hadirkan 4 orang saksi. Ini saksi yang adil. Kita boleh dijatuhkan hukuman 80 kali rotan. Qazaf nama ni qazaf. Tuduh orang zina dengan qazaf. Qazaf itu 80 kali rotan. Kan? Ketika Sayyidina Umar pernah melihat orang zina. Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Dia lalu jalan, dia ternampak sepasang perempuan laki-laki berzina. Tapi dia tidak ada saksi lain. Dia seorang. Dia tak ada saksi lain. Umar pun duduk termenung, mikir, muskil. Kau mana ni? Kan? Ketika sampai Sayyidina Umar, sedang sahabat duduk berimpun, Sayyidina Umar pun tanyakan pada sahabat radhiyallahu anhu, wahai sahabatku, apa kamu nak kata? Apabila ada orang melihat satu pasangan sedang berzina, apa kamu nak kata? Kata sahabat, datangkan terlebih dahulu 4 orang saksi. Kalau tak datang 4 orang saksi, Nabi kata kena jatuhkan hukuman 80 kali rotan. Sayyidina Umar ketika bercakap, Sayyidina Umar berhati. Sayyidina Umar tak sebut pun nama si fulan yang berzina. Takut apa? Takut jatuh dalam tuduhan. Kalau tak boleh buat 4 orang saksi, jangan sebut nama orang. Jangan sebut. Walaupun mata kita nampak, aku nampak dia berdua-dua tu. Ya. Tapi tak ada orang ketiga nampak, tak ada orang keempat nampak. Kita seorang nampak. Ya. Jangan kita sebarkan nama si fulan. Tak boleh. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar nampak, tapi tak ada orang lain. Sayyidina Umar tanya kepada para sahabat, apa kamu nak kata? Apa jawab sahabat? Ya Umar, katakan pada beliau bawakan 4 orang saksi. Dan jika tidak, dijatuhkan hukum 80 kali rotan. Sayyidina Umar tak menyebut takut jatuh dalam tuduhan. Kan? Siapa yang jawab tu? Sayyidina Ali. Kan? Sayyidina Ali jawab, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Kan? Firman Allah, wallazi nayarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samani jaldah. Orang yang melempar menuduhkan orang tu berzina, tak bawa datang 4 orang saksi, kata Sayyidina Ali dibacakan firman Allah 80 kali rotan. Begitulah, jangan mudah kira orang. Dikiaskan dengan fatan itu, orang panggil tuduhkan akan orang. Dan orang yang berpaling daripada bertutur berkata antara 2 orang, ia ni tiada bertegur lebih daripada 3 hari. Yang pertama dihubungkan dengan fatan itu orang yang tuduhkan orang.
Yang kedua, dihubungkan dengan fatan tukar hasud itu, orang yang tak mau bercakap lebih daripada tiga hari. Kan? Sama ada seorang sahabat, kan? Sama ada seorang teman, sama ada adik-beradik. Kan? Orang panggil tidak bertegur sapa, kan? Dengan orang panggil tidak ada uzur persyarak lah kan. Lebih daripada 3 hari. Kalau masuk hari kedua baru tegur, tak ada masalah. Hari pertama lalu selisih, tak pandang mata. Maklumlah hati tengah panas, tak mengapa. Nabi kata jangan lebih tiga hari. Masuk hari ketiga, dia bagi salam. Assalamualaikum, tak ada masalah. Tak lusuh. Dia jangan lebih tiga hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lebih 3 hari. Innamal mu'minun ikhwatun. Orang mukmin itu sesama orang mukmin ikhwatun, saudara. Kita walaupun tak pernah bertemu, kita sesama Islam ni orang yang bersaudara. Innamal mu'minun ikhwatun. Apa ya Allah pesan kan? Innamal mu'min ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum. Siap orang yang lebih baik itu di antara saudara mara kita, di antara saudara Islam yang lebih baik tu apa? Wattaqullah la'allakum turhamun. Hendaklah di orang yang bertakwa. Siapa yang bagi teguran dulu, dia dah menampakkan sifat takwa. Lebih baik kita jumpa, beri salam. Kita lebih menunjukkan akan hati. Orang tu nak sambut ke, ikutlah. Jangan lebih daripada tiga hari. Melainkan ada itu pada asal. Melainkan kalau aku tegur ni kan, lebih mudarat. Kan kena pukul pula kan. Kalau aku tegur kan, elok-elok bertumbuk kan, parah pula melibatkan nyawa. Itu tak mengapa. Kan? Pasal ada orang ni, dia punya barang-barang tu lain macam. Kan? Bukan tak nak tegur. Aku kenal lah adik-beradik sendiri, bukan tak nak tegur. Kalau aku tegur kan, bukan kata masa muka bertumbuk. Kalau lebih memberi mudarat, tak mengapa. Kalau sebulan tak tegur pun tak mengapa. Asal-asal kaedah, janganlah kita putuskan hubungan silaturahim la yadkhulul jannah qati'un. Kan? Asal janganlah putuskan hubungan silaturahim. Kan? Kita sama saudara ni, tidaklah kita bersilaturahim kan. Tetapi kalau itu memberi mudarat, tak mengapa. Memberi mudarat pada harta, memberi mudarat pada agama, memberi mudarat pada diri, pada maruah, kehormatan, tak mengapa. Lebih 3 hari pun tak mengapa. Tapi kalau tidak memberi mudarat, jangan lebih 3 hari. Dosa itu dosa besar. Macam mana? Sekurang-kurang kita berikan salam. Sekurang-kurang. Wa khairuhuma ilaihi wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Yang lebih baik di antara kedua orang yang sedang berkelahi ni apa? Siapa yang mulakan dengan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mulakan salam, dia yang lebih baik, kata Rasulullah SAW. Kan? Itu dikiaskan yang pertama, kan? Orang panggil jangan tuduh orang. Dosa besar. Dikias yang kedua, jangan tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Itu pun dengan kait, dengan tiada kena uzur syarak. Dengan tiada keuzuran syarak. Kalau ada uzur syarak, tak mengapa. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan ke-9 daripada 18 golongan yang Allah haramkan syurga tu, ghibatun. Iaitu ghibatun ni apa?
orang yang mengumpat akan manusia. Istilah zaman sekarang orang panggil apa? Gosip, membawang. Kan? Arab panggil ribah. Ribatun. Orang panggil mengumpat-ngumpat. Orang sekarang panggil bergosip. Lagi bahasa moden, bahasa KL orang panggil membawang. Hai, sedap pula membawang kau ni. Sedap nak goreng. Sedap lah. Kita pasal orang memang lah sedap. Pasal diri sendiri, orang nak sedap ni kan. Kita orang sedap lah. Ribah tu orang panggil menyebut sesuatu perkara yang terdapat pada diri seorang Muslim. Ingat ni, apa ribah, apa yang dikatakan mengumpat, menyebut sesuatu perkara yang ada pada diri seorang Muslim. Nak keluar apa? Nak keluar orang kafir. Orang kafir kita sebut macam mana pun tak kira mengumpat. Kau nak tahu tak? Si Acong Utusami contohlah nama kan. Si Acong Utusami tu bentung kali tu, botak cin tu, kita pun sebut macam tu. Tak berdosa. Yang dikatakan mengumpat siapa? Sebut satu perkara yang ada pada diri seorang Muslim. Sedangkan tak suka dia. Dia ada tak suka, dia tak ada pun tak suka. Kan? Orang panggil di depan ataupun di belakang. Itulah namanya mengumpat namanya. Kan? Ikutlah soal hati ke, soal perangai akhlak ke, soal bentuk tubuh badan ke, soal kekayaannya. Kau nak tahu tak? Alah, dia ni gaji bukan besar mana pun. Kan? Walaupun bentuk kekayaan atau bentuk jasmani sekalipun begitu. Itu juga namanya mengumpat namanya. Kan? Nak keluar orang kafir. Orang kafir, kita sebut sesuatu yang ada pada dirinya, kita tidak namakan mengumpat. Kan? Kalau sebut tidak ada pada diri itu, orang panggil tuduhan. Itu lain lah, itu fitnah namanya. Sebut tapi tak ada pada diri, itu fitnah. Hey, itu lain dah. Itu bertambah-tambah berganda-ganda. Ini sebut memang ada betul. Itu mengumpat. Kalau sebut memang tak ada, itu bukan lagi mengumpat tu. Itu dah fitnah. Itu lebih parah tu. Kan? Satu ketiga kan, datang seorang perempuan, dia bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya satu soalan. Saya tanya soalan apa? Seorang perempuan ni datang ke Sayyidatina Aisyah, ditanya satu soalan. Setelah Sayyidatina Aisyah jawab, perempuan tu pergi berlalu. Dia pun balik. Sayyidatina Aisyah, dia mengisyaratkan kepada baginda Rasulullah SAW macam, maksudnya apa? Budak umar tu pendek. Sayyidatina Aisyah nak sampai ke Nabi, perempuan tu tanya dia, datang jumpa soalan tu, macam ni. Maksudnya, orang tu pendek. Apa kata Rasulullah? Qad tabtiha. Ya Aisyah, qad tabtiha, sesungguhnya engkau telah mengumpat akan. Kan? Engkau telah mengaibkan akan. Kalau dengan isyarat mengumpat, kalau kata-kata tu lebih lagi. Kan? Jangan kita merasakan mengumpat dengan kata-kata saja, tak. Dengan lenggut tubuh badan pun itu mengumpat juga. Kita ajukkan orang, kita ajukkan dengan gaji tubuh badan. Itu juga termasuk dalam golongan orang yang mengumpat, ribatun. Orang yang mengumpat. Bukan hanya dengan kata-kata, dengan isyarat mata, dengan isyarat bibir mulut, dengan isyarat tubuh anggota badan, itu juga dipanggil mengumpat. Jangan terlupa bukan dengan kata-kata saja. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumuhu. Awas sebut, kau suka tak makan daging, makan bangkai daging saudara kau sini? Orang yang mengumpat ni, kan, umpama dimakan daging saudara dia mengumpat, kita makan daging mentah-mentah, begitulah. Kan? Suka tak?
Begitulah orang mengumpat. Kan? Duk makan seolah-olah gitu. Kan diperjalankan begitu Rasulullah dalam Isra Mi'raj kan. Diperlihatkan bagi Rasulullah itu bagaimana azab neraka. Orang mengumpat yang Nabi ceritakan tu apa? Dia makan daging sendiri. Daging mentah, daging orang, bukan daging ayam. Dia makan begitu. Itu dosa orang mengumpat. Nak buatkan misal begitulah. Misal ribah, misal mengumpat itu dia makan bangkai saudara dia sendiri. Itu lebih baik lagi. Lebih baik kau makan daging bangkai saudara kau daripada kau mengumpat orang. Lebih baik lagi tu. Kita kena ingat, sebelum nak kita sebut cerita orang, ingat lagi. Lagi baik, Nabi kata, daripada makan daging bangkai daging dia, daripada mengumpat. Itu lebih baik lagi. Terus menggambarkan dosa itu bukan dosa kecil. Dosa besar. Kalau jenis mulut tak ada insurans tu, lebih diam je lah. Faliyakul khairan awil yasmut. Kalau tak boleh cakap baik, diam je lah. Kan? Kalau saya bercakap je, terlepas kadang-kadang. Kan? Itulah orang panggil dosa ghibah, dosa orang yang mengumpat. Istimewa pula lebih-lebih lagi mengumpat orang alim dan orang yang mengamalkan Quran. Mengumpat dosa besar dah. Orang Muslim lah kan. Mengumpat orang Islam dosa besar dah. Lebih besar daripada itu lagi mengumpat orang alim, mengumpat orang mengamalkan isi Quran. Kan? Alim ulama yang doamalkan isi kandungan Quran lebih teruk lagi. Kan? Dosanya lebih besar lagi. Kata Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad rahimahullah ta'ala kan. Semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu itu tidur kecuali yang beramal. Semua yang beramal itu tertipu daya kecuali yang ikhlas. Jadi jangan terlupa kata-kata Imam Ghazali. Kalau sekadar ada ilmu belum cukup. Semua manusia itu mati kecuali ilmu. Ilmu itu nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur cahaya. Sedang orang lain tertidur, ilmu tak akan pernah padam. Tapi jangan lupa, semua yang berilmu itu tidur kecuali yang beramal. Semua manusia itu mati kecuali ilmu. Orang mati, ilmu hidup. Orang tu dah mati, ilmu dia jalan. Kan? Semua manusia itu mati melainkan ilmu. Dia ngajar orang bersambung ngajar. Di karang kitab, semua manusia itu mati mereka ilmu. Atau berkelebihan ilmu. Tapi jangan lupa, semua yang berilmu itu tidur melainkan yang beramal. Ilmu walaupun hidup, kan? Tak sunyi. Hidup tu sekarang jaga dengan tidur. Semua yang berilmu itu tidur. Kecuali yang beramal. Kita nak ilmu tu diamalkan. Kan? Tapi jangan lupa, semua yang beramal itu tertipu daya melainkan yang ikhlas. Bermakna kalau dia ulama yang beramal dengan ilmu dia dalam keadaan dia ikhlas, martabatnya cukup tinggi. Kita pula mengumpat, alah Pak Syekh tu, alah Habib ni, alah Pak Guru ni cakap je lebih. Kan kita dah mengumpat ni, lebih teruk lagi dah kita mengumpat orang Islam biasa. Lebih besar lagi. Dua orang yang disebutkan di sisi Rasulullah SAW, salah seorang daripadanya adalah ahli ibadah. Salah seorang daripadanya adalah ahli ilmu. Satu ketiga, ada orang datang bertemu Rasulullah SAW, diceritakan kepada Nabi, seorang tu orang ahli ibadah.
Seorang lagi disediakan apa? Orang yang berilmu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Keutamaan seorang alim daripada abid. Keutamaan orang alim berbanding orang abid seperti keutamaan aku, kata Rasulullah, daripada orang yang pada rendah antara kamu. Nak menyampaikan lebih sangat ada ilmu. Ilmu itulah sebagai pelita. Nak tunjuk lebih sangat ada ilmu. Bila kita ada ilmu, sikit demi sikit amal itu akan datang. Sikit amal tu sikit-sikit akan bertambah. Tapi kena fahamlah. Ilmu ni dia kena faham. Kalau ilmu tak dipaham, orang panggil tidak ada sinar cahayanya lah. Seperti permata yang pudar. Emas simpan lama-lama dia kusam. Tak nampak hebatnya. Begitu ilmu. Ilmu kalau tak dipaham, tak ada nur, tak nampak nur kehebatan, sinaran tak nampak. Ilmu tu bila difaham, baru nampak sinar tu. Begitulah kalau kita mengumpat tu dosa besar dah. Mengumpat orang alim, mengumpat orang beramal, lebih besar lagi tu. Maka muwafakatlah segala ulama mengatakan dosa besar, lagi jadi fasik. Bila fasik, lagi tertolak saksinya atas segala orang yang mengumpat akan orang yang alim. Dan akan orang yang mengamalkan Quran. Bila dia mengumpat orang alim, bila dia bermusuh dengan orang alim, bila hatinya tak rasa suka pada orang alim, pada orang yang amal Quran, dia ni orang yang fasik. Dosa besar, fasik. Bila dia fasik, dosa besar, tak layak untuk dijadikan saksi. Tak boleh. Dia tak boleh jadi saksi, tak boleh. Atau orang panggil besarnya dosa orang yang mengumpat orang alim, mengumpat orang yang mengamalkan dengan Al-Quran. Tak boleh jadi saksi. Ada kes mahkamah apa-apa, panggilan dia saksi, tak boleh. Kalau dia passion bermusuh dengan orang alim, dia tak layak nak jadi saksi. Bab saksi lain pula kan. Kalau kita ngaji bab saksi ni, saksi dia terbagi pada dua ni. Ada, kalau kita mengaji bab saksi, saksi terbagi pada dua. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak manusia. Saksi dua bahagi. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak manusia. Hak Allah terbagi tiga. Hak manusia pun terbagi tiga. Itu bab saksi. Dan kalau kita masuk robok keempat bab jenayah, fiqh bab jenayah, dia bicara tentang saksi. Saksi dua bagi. Hak Allah, hak manusia. Kalau hak Allah terbagi tiga. Yang pertama, dia memerlukan sekurang-kurang 4 orang saksi. Buku zina, itu hak Allah. Kau tuduh dia berzina, kau kena bawa sekurang-kurang 4 orang saksi. Sebab tuduh orang berzina itu hak Allah. Dan perlukan sekurang-kurang 4 orang saksi. Kalau kau tuduh dia buat satu perkara lain dia berzina, engkau kena bawa 2 orang saksi. Itu yang kedua. Dan hak Allah yang kedua, 2 orang saksi. Yang pertama 4 orang saksi, buku zina. Yang kedua, kau kena bawa 2 orang saksi. Bila lain daripada buku zina, kau tuduh dia mencuri. Kau tuduh dia mencuri, kau kena bawa 2 orang saksi. Itu hak Allah. Ikut tuduh Allah selain zina lah, selain zina. Yang ketiga, kau kena bawa seorang saksi. Saksi laki-laki lah. Hak Allah yang ketiga, kena bawa seorang saksi. Kalau ada orang mengaku, aku nampak anak bulan Ramadan, engkau kena bawa seorang saksi laki-laki.
Itu hak Allah. Hak Allah 3. 4 orang saksi, 2 orang saksi, seorang saksi. Hak manusia pun terbagi kepada 3. Saksi pada hak manusia pun 3 bagi kan. Yang pertama, 2 orang saksi laki-laki. Yang pertama, 2 orang saksi. Saksi itu mesti laki-laki. Apa benda? Kalau hak manusia yang kena bawa 2 orang saksi laki-laki, buku yang tidak melibatkan duit. Benda yang tidak melibatkan duit. Buku soal cerai, soal rujuk. Kata suami dah, aku dah ceraikan dia. Kata si mana dia? Saya tak pernah dengar pun. Apa bukti kau dah ceraikan? Apa bukti kau kata tak ceraikan? Kena bawa 2 orang saksi laki-laki. Itu hak manusia. Buku cerai talak, buku rujuk. Seorang kata dah cerai, seorang kata belum. Kan? Kena bawa 2 orang saksi laki-laki. Kan? Kalau yang melibatkan harta, dia kata, arwah bapak masih hidup, bapak dah bagi dah 2 juta kat saya. Kan? Ada bukti? Ada hitam putih? Dah hilang mana letaknya lah. Ada saksi? Kena bawa apa? Kena bawa 2 orang saksi laki-laki. Hak manusia yang kedua. 2 orang saksi laki-laki ataupun boleh. Ataupun seorang laki-laki, 2 perempuan. Dia seorang saksi laki-laki menempati 2 perempuan. Kalau buku melibatkan harta, ikutlah bergaduh adik-beradik atau pusaka ke apa, kena bawa berapa orang saksi? 2 orang saksi laki-laki. Panggillah adik-beradik lain. Kau dengar tak arwah bapak cakap ni? Panggil. 2 orang saksi laki-laki ataupun seorang saksi laki-laki bersama dengan 2 orang saksi perempuan. Kalau melibatkan harta. Yang ketiga, hak manusia itu 2 orang saksi laki-laki ataupun seorang saksi laki-laki bersama dengan 2 orang saksi perempuan. Siapa? 2 orang saksi laki-laki ataupun seorang saksi laki-laki bersama dengan 2 orang perempuan. Boleh juga 2 orang perempuan boleh. Yang ketiga itu dia ada 3 saksi. Yang pertama, 2 saksi laki-laki. Ataupun pilihan kedua, seorang laki-laki, 2 perempuan. Atau pilihan ketiga, 2 perempuan boleh. Ini bab soal kelahiran. Dia kata, ni anak saya lah. Mana ni anak aku lah, tertukar. Zaman dulu kan tertukar. Zaman sekarang, doktor dah pakaikan macam ikatan kat lengan, kat kaki. Tak tertukar. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu tak pakai. Dia meletak campur je. Dia lagi campur. Mana tu anak aku kan? Dipilihlah anak comel dengan apa anak dia. Apa saksi kau? Kau kata dengan anak kau? Sekarang ada teknologi lah. Kita test DNA ke apa. Dulu, kena buat saksi. Tu hak manusia 3. Kan? Buku cerai rujuk, 2 saksi laki-laki. Buku cerai rujuk dia tak ada perempuan. Dia mesti saksi laki-laki. Kalau cerai rujuk. Kalau buku harta, boleh pilih. 2 saksi laki-laki ataupun seorang laki-laki, 2 perempuan. Kalau soal harta. Kalau soal kelahiran, dia boleh 3 pilihan. 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki, 2 perempuan. Atau 2 perempuan pun boleh. Dia saksi lah. Atau orang panggil
muafakatlah segala ulama mengatakan dosa besar lagi jadi fasik, lagi tertolak saksinya atas segala orang yang mengumpat-ngumpat akan orang yang alim dan orang yang mengambil Quran. Dan ke-12 al-asyaru, ini parah ni. Dan yang ke-12 daripada 18 golongan, ia Allah tegahkan masuk syurga walaupun di hari malam nisfu Sya'ban, malam Maghrifah. Siapa tu? Al-asyaru, iaitu orang yang mengambil cukai. Orang yang mengambil, orang yang pungut cukai. Tak tahu surat sampai kena bayar cukai. Ini ulama bahas panjang. Kalau kita buka fiqah ni, panjang betul dibicara. Kan? Orang yang mengambil cukai. Orang yang mengambil cukai daripada harta manusia. Maka yang demikian itu mengambil cukai daripada harta manusia tu haram. Lagi dosa yang amat besar, bukan kecil-kecil dosa lah. Ini bukan kecil-kecil dosa. Ini dosa-dosa besar. Macam mana kerja LHDN? Kan kerja kutip cukai. Oleh kerana bab ni berlaku dalam masyarakat kita. Bukan di Malaysia hanya, satu dunia. Satu dunia negara kutip cukai pada rakyat. Kalau tak silap saya, 2 negara tak kutip cukai. Negara apa yang tak kutip cukai pada rakyat dia? Yang pertama Brunei. Kaya dah Brunei, rakyat dia tak kutip cukai. Yang kedua apa? Arab Saudi. Dia tak kutip cukai pada rakyat dia, pasal kaya dah. Negara lain, tak kira lah negara Eropah ke, negara Timur ke, negara Islam ke, negara kafir ke, semua kutip cukai pada rakyat dia. Oleh kerana kalau negara kita tak kutip cukai, senang kita bahas. Tapi negara kita kutip cukai, maka kita akan bahaskan lebih lanjut 2 jalan. Kan? Hukum asal orang yang mengambil cukai itu, hukum asalnya haram. Itu hukum asal. Asal hukum orang yang mengenakan cukai pada manusia, hukumnya haram. Ulama berbahas cukup panjang bab cukai. Sebab apa? Kalau nak hentikan cukai, okey, kita dah nak ikut cara Islam dah ni. Kita nak mansuhkan tak nak ikut cukai dah. Apakah terjadi pada negara? Negara selama ni kita boleh makmur, kita boleh mentadbir negara, sebahagian daripada hasil cukai ni, tiba-tiba kita nak mansuhkan cukai. Agak-agak apa jadi? Cukai ni bukan sikit-sikit ni. Bilion ni. Bukan main juta-juta, tak lah, main bilion lah. Kalau tiba-tiba dimansuhkan, apa jadi? Adakah ekonomi akan jatuh, huru-hara berlaku, kucak-kacir berlaku? Itu orang panggil ulama bahas panjang. Sebab tu dalam bab cukai ni ulama dibahas cukup panjang. Kalau dia melibatkan kesan ekonomi dan melibatkan orang panggil kehancuran negara, kan, melibatkan orang panggil kan, keselamatan negara. Kan. Di zaman Rasulullah SAW, kan, dalam piagam Madinah, kan, dalam piagam Madinah telah menetapkan bayaran jizyah untuk orang kafir. Dan kalau kita buka sirah, di dalam piagam Madinah, Rasulullah tetapkan kepada orang kafir bayaran jizyah. Cukai pada orang kafir namanya jizyah. Adapun kepada orang Islam dikenakan zakat. Itu piagam Madinah. Orang Islam zakat, orang kafir kena bayar jizyah. Orang kafir yang duduk di bawah pemerintahan orang Islam
mereka diwajibkan bayar jizyah, cukai jizyah namanya. Orang Islam, zakat. Naik Sayyidina Umar jadi khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kembangkan sistem cukai. Sayyidina Umar dikembangkan lagi sebab negara dah bertambah besar. Di zaman Sayyidina Umar, Parsi ditawan. Kan kerajaan Persia tu, negara Parsi sekarang Iran tu, ditawan di zaman kerajaan Sayyidina Umar. Islam makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Sayyidina Umar tidak ada zaman Rasulullah, tetapi Sayyidina Umar memperkenalkan satu lagi sistem, orang panggil cukai ke atas tanah. Itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang panggil Al-Haraj. Al-Haraj, cukai atas tanah. Tanah ni kerajaan punya, kita nak bangun ke tanah ni, nak buat bertani, nak tanam, nak buat gedung, nak buat menternak, kerajaan kenakan cukai tanah. Itu diwujudkan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada nama cukai apa? Al-Ushur. Cukai Al-Ushur itu diperkenalkan Sayyidina Umar cukai perdagangan. Kalau nak berdagang, kan, nak bawa masuk barang ke negara aku, ataupun kau nak buat keluar barang negara aku ke tempat negara lain, dikenakan cukai perdagangan. Itu diperkenalkan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam fiqh, bila kita bicara cukai, masuk dalam bab siasah. Siasah syariah. Orang panggil dalam bidang pentadbiran al-ihwal negara umat Islam. Siasah syariah, kita masuk bab fiqh, satu bicara namanya siasah syariah, pentadbiran yang melibatkan hal ihwal negara umat Islam. Kita kena tengok pada maslahat, tengok pada mudarat. Kan? Tengok maslahat, tengok mudarat. Kan? Kita kena tahu kaedah-kaedah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Macam-macam kaedah ulama bawa. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Itu cukup banyak. Pasal kita nak masukkan cukai, bukan senang. Adakah hasil negeri itu cukup? Itu orang alam. Itu bukan bidang kita. Cuma kita bahas bab hukum. Andai kata kalau hasil negara itu cukup, minyaknya dengan pertanian cukup untuk menampung perbelanjaan negara, tak mengapa dibasuhkan cukai. Andai kata kalau hasil bumi kat Malaysia ni tak cukup, tiba-tiba kita masukkan cukai, apa akan berlaku? Kan? Government, kan? Seben-seben dia orang panggil apa? Kaki tangan kerajaan ni tak mampu nak dibayar gaji kan, macam mana? Kan? Dah aku cakap berlaku mogok lah pula, dah berlaku orang main fantasi lah pula. Kan? Itu orang panggil ulama bahas cukup panjang. Tentang cukai. Cuma hukum asal orang panggil haram lah. Dan hukum asal tu haram. Akan tetapi dilihatkan pada maslahat. Dan tengok orang pada maslahat. Perbuatan pemerintah terhadap rakyatnya itu bergantung pada maslahat. Kaedah fiqh menyebutkan apa? Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Perbuatan pemerintah terhadap rakyat itu bergantung pada maslahat. Tiba-tiba kerajaan tak cukup duit, berlaku musim banjir, nak kena tampung banyak. Kerajaan kenakan, okey hari ni kita nak isytiharkan buat IC baru. Contoh kan? Kerajaan perlukan duit ni. Satu negara banjir.
Contoh. Kan? 8 luar negeri banjir. Habis bilion-bilion musnah. Macam mana nak cari duit ni? Kerajaan terpaksa memperkenalkan, okey, kita akan tukar sistem baru, IC baru. Setiap rakyat akan tukar IC baru. Bila tukar IC baru, kenalah bayar. Berapa kena bayar? RM10 tukar IC baru. Kalau ada 30 bilion orang Malaysia, berapa dapat? Kalau 30 bilion orang Malaysia ni, semua kena tukar IC, berapa dapat? Kali RM10. 30 bilion orang kali RM10. Berapa kerajaan dapat? Kan? Adakah salah tindakan kerajaan? Nanti dulu. Kan? Tengok pada maslahat. Kaedah kita apa? Tasarruful imam ala ra'iyatih manutun bin maslahat. Dia tipu, itu urusan dia dengan Allah, dia tak tahu. Kita bukan ahli politik, kita tak tahu. Dia nak tipu ke dalam 30 juta tu, nak ambil separuh ke, nak ambil 10%, kita tak tahu. Pasal itu bukan urusan kita. Urusan kita bahaskan ilmu saja. Di peringkat pentadbiran, dia nak telus ke, ikhlas ke, ataupun macam mana projek dia ke, nak bagi kontraktor siapa yang dapat, kan, macam mana dibuat, itu bukan urusan kita. Kita tak tahu. Kan? Itu bukan. Kita hanya bahas tentang ilmu saja. Bahas tentang hukum je. Itu dia dengan Allah. Kan? Itu ingat satu kaedah. Kan? Sebab tu orang ni bab fiqh ni cerita panjang. Kalau kata orang panggil, kan? Kalau nak kita bab ulama yang masyhur, siapa antaranya? Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, kalau di banyak ulama lah, kita ambil satu yang haram. Kan? Siapa pun yang terlibat dalam bab mengetuk cukai, dia orang menulis ke, dia orang yang mengutip cukai ke, dia orang yang siasat, itu semua haram. Kalau ikut fatwa Ibn Hajar, parah. Siapa kerja Al-Sydian tu parah tu. Siapa kerja Al-Sydian parah tu. Kalau ikut fatwa Ibn Hajar, siapa pun yang terlibat dalam bab mengutip cukai, semuanya haram berlaku. Parah. Tapi jangan terlupa, kita ada banyak lagi ulama lain. Ada banyak lagi ulama lain. Kan? Tapi itulah, kita hukum asal begitulah. Itu namanya hukum asal dalam bab mengutip cukai. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada ulama mengatakan diharuskan pada syarat untuk mengutip cukai, tapi ada syarat ni. Bukan semata-mata harus ikut cukai. Ada syarat jika ada keperluan. Seperti mana nak bayar gaji tentera, nak jaga pada negara, tidak negara akan ceroboh. Kita perlukan duit. Kita perlukan kewangan, maka boleh dikenakan kutip. Itu contoh syarat-syarat ni kan. Apa dalilnya? Ingat tak kisah Ya'juj Ma'juj? Kalau kita lagi tafsir surah Al-Kahfi, kan? Ya'juj Ma'juj dulu pernah keluar. Kan? Di mana? Dekat timur sebelah negara Turki. Dulu Ya'juj Ma'juj pernah keluar kat mana? Sebelah timur negara Turki. Maka orang kampung ni, dia mengadu dengan raja. Siapa namanya? Iskandar Zulkarnain. Qalu ya Zulkarnain. Kata mereka, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu merosakkan bumi kami. Orang kampung mengadu kepada Iskandar Zulkarnain. Fahal naj'alu laka kharjan dan ala antaj'ala bainana wa bainahum saddan. Diminta, wahai Zulkarnain, mau tak kami bayarkan kepada engkau satu jumlah, engkau binakan kami timbuk supaya terdinding kami dengan Ya'juj Ma'juj. Pasal Ya'juj Ma'juj bila keluar ni habis tanaman kami dimakan, ternakan kami habis semua licin. Okay. Apa ayat dia tadi? Mereka nak bagikan upah kepada Iskandar Zulkarnain, nak binakan tembok. Sinilah ulama mengambil dalil
Kan? Tak salah kalau pemerintah nak mengenakan cukai pada rakyat. Kerajaan nak binakan tembok untuk menghalang banjir. Contoh, satu projek kerajaan nak binakan kereta api, mudahkan. Mana dapat duit tu? Antaranya daripada sumber cukai pada rakyat. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Kahfi tadi. Masing-masing berdalil. Cuma yang muktamad, cukai itu haram. Tapi bila berlaku maslahat, ada dalil yang lain. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tolakkan kerosakan itu didahulukan atas menarikkan kebaikan. Itu kaedah kita. Macam kaedah lah ulama bawa kan. Atau bab cukai lah. Mesti jangan kita khawatir, alamak aku dah kerja SDM berapa tahun lama ni. Ada jalan. Asal-asal tu haram. Tapi ada jalan. Ada jalan. Tapi kalau ada pilihan lain, itu lebih baik. Tapi kalau dah tak ada pilihan, ada kaul ulama. Kan? Ada kaul ulama membahaskan, itu boleh. Panjanglah kalau kita buka siasat syariah ni, panjang lagi kan. Kita buka sikit-sikit gitu lah kan. Lagi yang sangat susah, ketakutan huru-haranya, huru-hara orang bertukar pada hari yang diambil balas atas mereka itu, iaitulah hari yang dibangkitkan segala makhluk daripada kubur mereka itu. Azab sangat-sangat orang yang bertukar. Sangat-sangat azab di hari kiamat. Tengok niatlah. Kalau niat tu memang nak menindas, cukup dah pendapatan negara. Sahaja nak kenakan lagi masuk poket, tu azab lah nanti. Kalau digunakan betul itu untuk jalan rakyat, untuk buatkan jalan raya, tu orang panggil ada jalan dilepaskan kan. Kemudian dan ke-13, mudarribun. Siapa mudarribun? Orang yang melakukan mata benda dengan bersumpah yang dusta. Kita mesti dulu kan. Kemudian ke-13, mudarribun. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftab bihi kama takafutuhal 'arifin. Wa ansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Habis kelas. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.